Ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami masing-masing. 主啊，我们每一个人用我们这样的心情来到你的面前。 Mungkin kami datang dengan hati yang masih bergumul dan berduka. 有可能我们来到你的面前的时候，我们是破碎的心，有悲伤的心， Mungkin ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. 可能还有一些问题还没有得到解决。 Tapi Engkau mengundang kami pada malam hari ini 但是您今天晚上邀请我们每个人 untuk datang ke hadapan-Mu, 来到你的面前， mencari wajah-Mu 寻找你的脸， dan mendapatkan kekuatan daripada Engkau. 来从你得到你的力量。 Kami datang sebagaimana kami ada, Tuhan. 我们用这样的情况来到你的面前， Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang meneguhkan hati kami. 但愿你的圣灵可以坚固我们的心。 Ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, 当我们读了、我们听了你的话语的时候， Tuhan juga yang berbicara kepada kami. 是你自己对我们说话。 Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. 我们 Amin. 奉耶稣基督我们的救主，阿门。 Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，大家晚安。 Senang sekali setiap kali kita bisa datang bersama-sama di hadapan Tuhan. 我们是很喜乐的心，可以一起来在上帝的面前。 Tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita membangun kehidupan doa di dalam sikap keheningan atau ketenangan. 今天的主题就是我们如何在一个宁静的情况，可以建造祷告的生活。 Bapak Ibu, memang ada berbagai corak spiritual atau kerohanian. 在我们的这个属灵上面有几项的这个属灵的情况。 Ada yang suka dengan puji-pujian yang semarak. 有一些人喜欢这个比较热情的一些敬拜赞美。 Tapi juga jangan lupa bahwa kita bisa menjumpai Tuhan di dalam keheningan dan di dalam ketenangan. 但是不要忘记，我们呢可以在宁静当中寻找上帝。 Karena itu mari kita melihat beberapa hal untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. 所以今天晚上我们有几件事情我们可以注意到的。 Yang pertama Bapak Ibu, ketika saya membaca banyak media sosial sekarang ini, 弟兄姐妹，当我从这个社交媒体上看见有几件的新闻， memang kita bisa melihat bahwa meditasi itu sekarang menjadi lebih populer. 我们可以看见有一些的修行或者修养、退休可以比较流行的。 Apakah kita tahu bahwa misalnya di beberapa tempat termasuk di Bukit Lawang, 有一些地方好像在 Bukit Lawang 的地方， itu juga ada tempat retreat yang khusus. 在那个地方有一个比较特别给那一些退休的人，就是进修的人。 Jadi ke Bukit Lawang bukannya jumpa dengan orang hutan ya, 所以在 Bukit Lawang 不只是看见这个星星， tetapi para biksu-biksu itu sudah membangun juga tempat retreat di daerah sana. 有一些和尚在那里建造了一个地方可以修行的地方。 Dan mereka mengadakan acara-acara retreat ya yang khusus untuk menenangkan diri. 他们举办了一些的修行或者退休的一个节目，让自己可以静下来。 Dan di sini kita melihat bahwa memang banyak orang yang di tengah-tengah kesibukan di dalam pekerjaan dalam dunia ini mencari sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. 在这个世界上有很多人在忙碌当中寻找一个地方或是一个情况可以静下来的地方。 Beberapa abad yang lalu, 几个世纪之前， ada orang memperkirakan bahwa agama itu akan ditinggalkan. 有人认为，有人估计这个宗教会被离弃。 Maka ada satu istilah, Allah itu sudah mati. 有一个表示说神已经死了。 Karena manusia dianggap bisa mengatur, mencukupi segala kehidupannya. 是因为他们认为人可以满足他们所需要的一切。
Tapi apakah demikian hidup manusia? 但是人的生命、人的生活是不是这样？ Ternyata perkiraan itu tidak benar. 其实这个他们的估计、他们的预计是不对的。 Bahwa manusia tetap mencari sesuatu yang bisa memenuhi kepuasan di dalam jiwanya. 人还是不断的要去寻求他们可以满足他们的事情。 Maka sebenarnya banyak orang meninggalkan apa yang disebut dengan agama. 很多人都离去了他们的宗教， Tetapi mereka kemudian beralih mencari sesuatu yang dianggap lebih spiritual. 但是他们反而去寻找另一个方式来另外一个可以属灵的方式。 Di barat sana orang meninggalkan gereja. 在西方他们离去了他们的教会， Tetapi mereka mencari sesuatu yang lebih bisa memenuhi kepuasan jiwanya. 但是他们去寻找某一件事情，可以让他们的心灵可以得到满足。 Maka kita bisa melihat beberapa artis-artis terkenal juga itu mempraktekkan Zen Buddhism dan lain sebagainya. 有一些的明星，他们也是做了一些这个修行的方式、修行的道。 Mereka bisa melakukan meditasi yang khusus. 他们可以做这个修养修行特别的修行。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dan demikian kita mungkin timbul satu pertanyaan. 可能我们产生了有一个问题， Saya tidak langsung mengatakan bahwa meditasi itu tidak baik atau tidak benar dan lain sebagainya. 我不是说这个修行是不好的，或是等等。 Tapi kalau kita berbicara tema kita pada malam hari ini mengenai doa di dalam keheningan, 但是如果我们谈到了今天的主题，在宁静中祷告， maka kita harus bisa melihat perbedaan yang esensial di dalam pengertian kita tentang meditasi atau doa dalam keheningan dengan apa yang dipraktekkan dalam agama Timur. 我们可以看到我们在宁静中祷告跟这个东方的宗教的一些区别。 Secara ringkas saya coba meringkaskan beberapa perbedaan sebagai pemahaman kita mengenai apa beda meditasi Kristen dengan meditasi dari agama Timur. 这里我做了一个比较简单的总结，这个东方的宗教跟我们基督徒的宗教的祷告的区别是什么？ Maka kita bisa melihat pusat daripada doa dan ibadah kita itu adalah pada Tuhan. 我们可以看到这个中心是东方的，跟我们基督教的这个祷告的中心是在于上帝。 Tetapi pusat daripada ibadah atau doa dari agama-agama Timur itu adalah kepada diri manusia itu sendiri. 但是东方的宗教的这个中心，就是他们的中心在于自己。 Di dalam agama Kristen kita mengenal bahwa segala ibadah, pelayanan, doa kita itu sebenarnya adalah inisiasi daripada Tuhan. 我们可以看到，从这个基督教的祷告，这个它的动机是因为来自于上帝。 Kita bisa berdoa karena Tuhan mengundang kita untuk berdoa. 我们可以祷告，是因为上帝邀请我们来祷告。 Jadi itu adalah anugerah dan inisiatif daripada Tuhan. 就是上帝的恩典，是上帝的动机，是叫我们。 Tetapi di dalam doa di dalam agama Timur itu adalah oleh diri sendiri. 但是东方的宗教，他们的动机是来自己。 Maka hakikat doa dalam agama Timur adalah pengolahan batin mereka. 所以在东方的宗教，他们的基础就是心灵的修行。 Tetapi doa di dalam agama Kristen, apa yang disebut dengan meditasi Kristen, itu selalu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. 但是关于我们基督教的祷告的基础，就是说明关于与上帝的关系。 Cara doa agama Timur adalah mengosongkan pikiran, mengosongkan keinginan, atau mengosongkan batin manusia. 东方宗教的方法就是自我掏空，掏空心灵，掏空心思意念。 Tetapi doa atau meditasi orang Kristen itu adalah bukan mengosongkan diri, tetapi sebaliknya memenuhi pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. 但是我们基督教的方法就是要充满
被上帝的话语充满，我们的思想意念是得到上帝话语的充满。 Kalau kita melihat juga tujuan akhir daripada doa dan meditasi dari agama-agama timur itu adalah kedamaian batin atau kelepasan batin daripada hawa nafsu. 东方宗教的祷告，他们的目的就是心灵得到释放，或是心灵得到平安， Tetapi 得到平静。 doa orang Kristen tujuan utamanya itu adalah agar kita di dalam doa dan melalui doa itu makin serupa dengan Kristus. 那我们基督教的祷告，我们的祷告就是要越来的这个目标，祷告的目标就是越来越像基督。 Maka hasilnya atau dampaknya itu dalam doa agama timur adalah memang bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain dan juga berdamai dengan alam. 然后这个东方宗教的他们的结果就是要与人与大自然可以和平相处。 Tetapi doa orang Kristen atau ibadah orang Kristen selalu harus menghasilkan satu hasil yang nyata, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi 然 sesama. 后这个基督教的祷告就是我们的祷告，他们这个祷告的结果就是要爱上帝也爱众人。 Ya kira itu perbedaan yang esensial di dalam meditasi atau doa-doa kita dengan doa-doa daripada agama timur. 这些都是我们基督教跟东方宗教的比较基本或是比较重要的一些区别。 Apakah benar demikian? 是不是这样的？ Mungkin bisa dicek. 可能我们可以自己查。 Ya, oke di sini saya dengar itu Julianto itu dulu ya sangat pakar itu. Ya, di dalam agama-agama timur. 在这个东方宗教的，他是比较专业的。 Dia bisa membaca doa sampai 1000 kali ya. 他可以念经念到1000次。 Tetapi puji Tuhan dia melihat juga ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang melebihi segala hanya praktek-praktek doa yang berpusat pada diri sendiri, tapi kembali kepada satu relasi dengan pencipta kita. 但是感谢主，他可以回到上帝，可以与上帝有关系。 Bapak Ibu, mari kita masuk secara singkat. Saya ingin mengajak kita dari beberapa bagian firman Tuhan untuk melihat apa itu doa dan doa di dalam keheningan ini. 弟兄姐妹，在这里我要请大家有几点重要的：什么是祷告？什么是在宁静中的祷告？ Ada seorang penulis spiritual yang terkenal, Anthony de Mello, dia mengatakan demikian. 有一位这个心灵的作家，他写了这样的话。 Bagi dia bahwa doa itu adalah satu kesadaran batin. 对他来说，祷告是属灵的清醒。 Nah, bagi dia doa itu bukan segala ucapan-ucapan yang rohani saja. 对他来说，祷告就是属灵所说出来的话语， Atau kata-kata yang manis. 或是一个比较甜言蜜语的话语， Atau uraian-uraian teologis yang rumit. 或是一个比较深奥的一些神学的话语。 Doa bukannya meminta kepada Tuhan. 祷告不是跟上帝请求， Nah, tapi doa bagi Anthony de Mello itu dia menyimpulkan bahwa doa adalah satu kesadaran batin kita dengan Tuhan. 安东尼的米鲁他说，祷告就是我们对上帝的属灵的清醒。 Maka dia juga mengatakan bahwa kalau kita mau punya keheningan batin, maka kita membutuhkan juga keheningan, ketenangan lahiriah terlebih dahulu. 他也说，属灵的宁静总是需要先前在外的宁静。 Kita tidak bisa berdoa dengan pikiran yang melayang-layang atau situasi yang terburu-buru. 我们不能以这个急急匆匆忙忙的情况祷告。 Kita harus bisa menyediakan waktu dan suasana dan satu kesadaran praktek-praktek doa yang membuat kita seolah kita dengan Tuhan itu berbicara begitu intim. 我们必须要创造一个
一个气氛，就是祷告的气氛，让我们的心灵可以与上帝连接。Itu harus juga melalui satu pelatihan. 这个也需要操练的。 Kalau misalnya saya malam ini mengajak Bapak Ibu, ayo kita tunduk kepala 5 menit. 如果今天晚上我邀请弟兄姐妹，我们低头一下5分钟， Tanpa berkata-kata. 没有什么话也没有说， Mungkin sulit ya, 可能是很难 karena 做到， kita suka berbicara. 是因为我们每个人都很喜欢说话， Apalagi kalau 10 menit, 20 menit, setengah jam. 更何况10分钟、20分钟或是30分钟。 Tetapi sebenarnya itulah kita harus membangun satu kehidupan doa yang begitu intim dengan Tuhan. 但是在这样的情况，我们可以建造一个与上帝很亲密的关系。 Maka Bapak Ibu ada beberapa hal saya mengambil malam hari ini secara singkat mengenai apa itu doa di dalam keheningan ini. 所以弟兄姐妹，在这个晚上，我用了比较简单的几点说明有关于在宁静中的祷告。 Maka saya menyebut bahwa doa di dalam keheningan adalah satu doa atau relasi yang penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. 宁静中的祷告就是完全的交托与上帝的关系。 Jadi kata penyerahan diri di dalam sikap berdoa ini sangat penting sekali. 在祷告中，这个心灵的交托是很重要。 Mazmur 131 ayat 2 mengatakan satu kalimat yang sangat indah sekali. 诗篇131篇第2节说了一个很美妙的话语。 Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. 我们一起来读。 Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. 我的心平稳安静，好像端过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像端过奶的孩子。 Kata anak yang disapi, saya sudah tulis di renungan pagi, itu berarti anak yang sudah lepas minum ASI. 这个在这里说明的就是已经端过奶的孩子。 Dan selama minum ASI itu sebenarnya anak mempunyai satu kedekatan yang begitu dekat dengan ibunya. 这个孩子就是与他母亲很亲近。 Tapi ketika dia lepas dari air susu ibu itu, 但是当他断奶的时候， dia terus bisa membangun hubungan dan penyerahan diri kepada ibunya. 但是他断奶的时候，他可以与他的母亲建造一个很亲密的关系。 Demikianlah pemazmur menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. 这个就是诗人描述了我们与上帝的关系。 Berarti seorang anak kecil itu menenangkan diri, mendiamkan diri di dalam pangkuan daripada dan perlindungan daripada ibunya. Demikianlah juga kita di dalam doa-doa kita. 这个就是孩子在母亲的怀中，我们在祷告中也是如此。 Matius pasal 6 ayat 6 juga mengatakan satu hal, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dengan bapa. 马太福音6章6节也说明了我们跟上帝的关系也是好像一个孩子跟父亲的关系。 Dikatakan jikalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu melihat apa yang tersembunyi itu. 你祷告的时候，要进你的屋内，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。 Maka di sini doa itu adalah relasi sekaligus adalah penyerahan diri. 在这里祷告就是一种关系，也是一种交托。 Yaitu kita di dalam doa kita meletakkan diri kita, membawa diri kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah doa di dalam keheningan. 在宁静的祷告中，就是我们把我们自己交托给上帝。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二点， yaitu doa keheningan juga adalah satu internalisasi kebenaran dalam batin. 宁静中的祷告，也就是融入内心的真理。
Kalau kita hanya mengandalkan perasaan di dalam doa, 如果我们只是在祷告中依靠我们的感觉， maka kita mungkin bisa dalam satu waktu mengalami ketenangan, tetapi selanjutnya atau waktu-waktu yang lain kita bisa mengalami satu gejolak atau kegelisahan 一时 kembali. 中一时可能我们会感到很平静、很宁静，但是过了那个时候，我们还是心情会起起伏伏的。 Maka yang kedua, doa itu perlu adalah sesuatu yang melandaskan juga kebenaran daripada Tuhan. 所以第二点，祷告也就是要有真理。 Mazmur 51 ayat 8 mengatakan, sesungguhnya Engkau Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 所以在诗篇51篇第6节说：“你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。” Maka di dalam doa sebenarnya 所以在祷告中， kita juga membaca kebenaran firman Tuhan. 我们也是读了上帝的真理。 Tapi kebenaran itu bukan hanya sekedar pengetahuan di dalam pikiran atau otak kita. 但是这个真理不只是存在我们的思想上。 Mazmur 51 ayat 8 mengatakan, Engkau berkenan kepada apa? Kepada satu kebenaran yang ada, yang masuk atau diinternalisasi di dalam batin 所以 kita. 在诗篇51篇第6节说：“喜爱的诚实在里面。” Maka kebenaran firman Tuhan itu seperti hidup di dalam diri kita. 所以这个真理在我们的身上活出来。 Maka tadi saya mengatakan doa orang Kristen bukan mengosongkan pikiran, tetapi memasukkan firman Tuhan atau menginternalisasi firman Tuhan ke dalam batin kita. 所以刚刚我们说的，我们基督徒的祷告不是掏空心思意念，而是把上帝的真理放在我们的心里面。 Yang ketiga, 第三点， doa di dalam keheningan itu juga membawa kita satu pujian yang keluar dari hati kita yang paling dalam. 宁静的祷告，也就是从内心流出了赞美。 Di Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, 在诗 Pujilah 篇 Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. 诗篇103篇第1节说：“我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。” Daud mengungkapkan sesuatu pujian yang seperti meluap, keluar daripada hati menjadi sesuatu yang berlimpah, ya, keluar. 大卫他表达了从他的内心里面流出了一个赞美， Maka Daud itu seorang yang begitu semangat memuji-muji Tuhan. 所以大卫是一个热心敬拜赞美上帝的人。 Dan itu keluar daripada jiwanya ataupun batinnya. 从他的身心灵流出来的。 Maka di dalam doa keheningan bukannya hening, tetapi sebenarnya itu akan berdampak bahwa dari dalam diri kita akan keluar puji-pujian kepada Tuhan. 所以在我们的身心灵里面会流出了敬拜赞美给上帝。 Yang keempat dan yang terakhir, 最后第4点， maka dikatakan doa dalam keheningan itu 宁静的祷告 adalah sesuatu doa yang terbuka untuk memeriksa dan menguji keadaan batin kita yang paling dalam. 是我们敞开心胸检查试炼我们的内心深处。 Mungkin ini poin yang keempat ini yang saya kira menjadi ciri khas daripada doa yang dari hati atau di dalam keheningan ini. 第4点就是我们宁静中祷告的终点， Yaitu di dalam doa dalam keheningan bersama dengan Tuhan itu 宁静中祷告，我们与上帝团契， kita bersedia memeriksa, menguji batin kita. 我们愿意被上帝检查试炼我们的内心。 Mazmur 26 ayat 2 mengatakan, 诗篇26篇第2节说： Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku ya Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. 耶和华，求你查看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。 Dan terus terang,
ini yang sering sekali kita lupakan di dalam doa-doa kita. 坦白说，这一件事情是我们在祷告中常常忘记的。 Doa lebih sering kita pahami atau kita praktekkan sebagai sesuatu permohonan kepada Tuhan saja. 我们常常把祷告只是请求、要求上帝而已。 Tetapi di dalam bagian ini pemazmur mengajak kita di dalam doa kita, kita terbuka untuk diuji oleh Tuhan. 在这里是人教导我们祷告的时候，打开心胸，打开内心，让上帝检查试验， Untuk menyelidiki kita, batin kita yang paling dalam. 从内心深处要检查我们，要试验我们。 Kita adalah manusia yang selalu merasa bahwa kita benar. 我们做人常常认为我们是对的， Dan kemudian kita sering membangun alasan-alasan yang logis maupun yang tidak logis. 我们常常建造一个很理由或是没有合理的理由， Untuk menyatakan bahwa kita adalah orang yang benar atau paling benar. 要称自己成为义人，或是我们是做对的人。 Dan itu sering membawa kita juga di dalam kehancuran. 这个常常带给我们一个毁灭的结果。 Tapi kalau kita bersedia di dalam doa untuk meminta Tuhan memeriksa diri kita dan hati kita, 如果我们祷告中，我们恳求上帝来检查我们，来试炼我们的心， maka kita bisa bukan hanya membersihkan batin kita dari dosa-dosa yang tidak disadari itu, 我们不但能洁净我们不知不觉的罪恶， tetapi juga kita bisa menyelamatkan hidup kita dan kita menjadi seorang yang bersih di hadapan Tuhan, bersih di hadapan manusia. 可能我们也会洁净我们在上帝我们的罪在上帝面前，也可以在人的面前。 Mari Bapak Ibu, malam ini kita sudah membaca, merenungkan beberapa bagian firman Tuhan ini. 今天晚上我们已经默想了几件在这个圣经经文里面， Kiranya kita mempunyai kehidupan doa, pemahaman doa yang lebih dalam. 但愿我们对祷告有更深入的了解， Dan kiranya kita boleh mempraktekkan prinsip-prinsip doa di dalam keheningan ini. 但愿我们在宁静中可以把它实行出来。 Tuhan memberkati kita. 愿上帝祝福， Amin. 阿门。